hubungan antara jarak pasangan logam dengan bacaan voltmeter. Okey, itu tentang sel kimia. Okey. So hari ni kita tengok lagi contoh soalan tapi tiada dalam modul awak. Soalan tersebut tiada dalam modul awak. Teacher ambil contoh-contoh soalan luar. Tapi teacher harap is okay. Sekejap teacher nak share screen sekejap. Bukan ini. Okay, sebelum kita mulakan, kita sama-sama baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa lul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Kita tengok dekat elektrokimia ulang kaji. Okey. Kita tengok contoh soalan ni. Rajah 4 menunjukkan sel ringkas yang digunakan untuk menyiasat kedudukan logam dalam siri kereaktifan. So bila soalan macam ni, biasanya kita kata kalau untuk dia punya tujuan untuk menyiasat MV dengan RV. Tapi kalau kita tengok soalan yang kita dapat, dia tak ada dua-dua. Okay? Dia tak ada dia tak ada RV. Dan MV dia pun tak lengkap. Tapi kita nak tengok MV dengan RV, tengok daripada mana. Kalau kat sini tak ada, kita tengok daripada jadual. Sebenarnya kat sini kita dah beritahu dia punya manipulasi adalah pasangan logam dan dia punya bergerak balas RV dia adalah bacaan voltmeter. Sekarang macam teacher beritahu sebelum ni, bila dia buat berbeza pasangan logam, salah satu logam mesti sama. Contoh dia ni, X. X semua kuprum. So yang berbeza, siapa sebelah kuprum? Siapa yang berpasangan dengan kuprum? So yang malar adalah kuprum. Okay? So sekarang ni kita tengok dulu macam mana hubungan dia. Apa maksud kenapa bacaan voltmeter ni berbeza. Ingat bila dalam siri kereaktifan. Kita ingat susunan siri kereaktifan. So kalau nak cantik mesti ambil zat besi supaya perempuan halus, kurus, anggun. Okey, setakat ni ada lagi tak yang tak hafal siri ni? Ada lagi tak yang tak hafal siri ni? Mali belum nak hafal. Mali belum baru nak hafal ya. So dah tulis belum Mali dia punya? Dah tulis. Kena selalu ulang. Sebab kalau kita tak hafal siri ni susah kita nak jawab. Okey, so bila kita hafal baru senang kita nak jawab. Okey, so kita tengok contoh dia untuk pasangan yang pertama kuprum dengan zinc. So mana kuprum? Ni kuprum. Kuprum dengan zinc. So jarak dia ni nampak ni, dia turun berapa anak tangga. Jarak tu maksud ni lah macam jarak. Contoh jarak daripada kelas 5DH dengan bilik guru. Ni 5DH. Ini bilik guru. Dengan 5DH dengan kantin. Semakin jauh jarak, semakin penat. Ataupun semakin jauh jarak, semakin banyak tenaga digunakan. Sama lah macam tu. Semakin jauh jarak, contoh dia kalau sekarang kes kita adalah zinc dengan kuprum. So jarak dia macam ni, ini jarak dia. Sebab tu kita kena tahu. Dia punya susunan ni, kalau kita tak ingat susunan ni, kita tak boleh nak anggar jarak dia. Ini adalah jarak antara yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, kuprum dengan kuprum. Nampak? Kuprum dengan kuprum yang kedua. Tak ada jarak. So, nampak ni. Bila jenis logam dia sama, kuprum dengan kuprum, iaitu tak ada jarak, so dia punya voltmeter dia akan kosong. Sebab apa kosong? Dua jenis pasangan logam dia sama. So, bila sama, kuprum jumpa kuprum. So, tak ada jarak. So, kosong. Kosong ni maksudnya tiada arus elektrik dihasilkan.
Kita tengok pula yang kedua. Yang kedua, ketiga. Ini yang ketiga. Kuprum dengan magnesium. So, teacher buat colour lain. Yang ketiga, kuprum dengan magnesium kat sini. Magnesium kat sini. So, ini. Kemudian yang keempat, kuprum dengan ferrum. So, yang keempat, kuprum dengan ferrum kat sini. Daripada sini, daripada garisan ni, macam garis masa ni, garis ni kita dah boleh agak dah. Siapa yang lebih tinggi? Jangan tengok yang ni dulu, anggapkan kita tutup ni, tak nampak. Tak nampak, tutup. So bila kita tutup tak nampak, awak rasa antara set pasangan logam 1, 2, 3, 4. Tengok daripada sini je. Awak rasa siapa bacaan voltmeter dia paling tinggi? Siapa bacaan voltmeter paling tinggi? Kuprum dengan Magnesium dengan magnesium. argentum. Dengan argentum? Ya, argentum. Ni. Ada argentum dengan tak? kuprum. Ya, copper dengan Kuprum magnesium. dengan Kuprum. Tengok sini sebab awak tak ada kertas soalan kan. Tengok dekat slide teacher. Sebab kertas soalan tak ada. Soalan cuma ada dekat awak punya paparan handphone ataupun laptop je. So kat sini kalau kita tengok yang paling awak rasa yang bacaan voltmeter yang paling tinggi adalah eksperimen 3 sebab jarak dia paling jauh. Dia menggunakan kuprum dengan magnesium. So jarak dia paling jauh. So kita dah belajar sebelum ni semakin jauh jarak antara pasangan logam, semakin tinggi bacaan voltmeter. Diikuti yang kedua, bacaan yang paling tinggi yang kedua, siapa dia? zinc dengan kuprum. Zinc dengan kuprum sebab dia kita tengok jarak dia je ni. Jangan jadikan complicated. Awak tengok jarak je. Faham tak ni? Ada blur lagi tak? Ada yang blur lagi tak antara maksud jarak ni? Jarak antara pasangan logam. Ada lagi tak yang blur? Tak. Okay. So kita tengok kat sini. Kuprum dengan magnesium jauh. Jarak dia jauh. Ni teacher guna bahasa yang paling mudah. InsyaAllah paling jauh. Yang sederhana jauh, zinc dengan kuprum. Sebab tu bacaan voltmeter dia sederhana. Okey, yang rendah adalah kuprum dengan ferrum. Sebab dia dekat. Tetapi yang kosong, terus tak ada bacaan, bacaan dia kosong adalah kuprum dengan kuprum. Sebab dia tak bergerak ke mana-mana. Dalam siri ni dia tak bergerak ke mana-mana. Dia daripada kuprum, dia duduk dekat kuprum. So bila dia tak ada perbezaan logam, jenis pasangan logam tu sama, jadi bacaan voltmeter dia kosong. So cuba tengok, betul tak apa yang awak teka tadi, nampak? Yang paling jauh, yang paling tinggi bacaan voltmeter adalah 6.2 iaitu kuprum dengan magnesium. Ini 6.2. Ni 6.2. Untuk yang ni kuprum yang keempat, kuprum dengan ferrum, ini yang paling rendah iaitu 4.5. Untuk yang pertengahan, kuprum dengan zinc 5.0. Kat situ kita boleh agak daripada dia punya jarak jauh ataupun dekat pasangan logam. Jarak pasangan logam. So keyword dia kat sini adalah jarak pasangan logam. Pasangan logam. Jarak pasangan logam. Okey. Dan dia punya bacaan voltmeter. So jarak ni sama ada dekat ataupun jauh. Kalau semakin dekat jarak pasangan logam, so dia punya bacaan voltmeter rendah. Kalau jarak pasangan logam dia jauh, dia punya bacaan voltmeter tinggi. Okey, ini hubungan dia. Kita tengok soalan dia. Berdasarkan jadual 3.
Tengok dia suruh rujuk jadual 3. Nyatakan pemerhatian. Bila soalan tanya pemerhatian, awak kena tengok daripada jadual. Ulas buat ayat tentang jadual. Tengok jadual ni. Kalau kita tengok daripada jadual ni, bacaan dia banyak. 5.0, 0.0, 6.2, 4.5. So bila macam ni, awak kata awak tak digalakkan untuk tulis satu-satu. Maksud teacher tulis satu-satu, bacaan voltmeter untuk pasangan kuprum dan zinc adalah 5.0, manakala kuprum magnesium 6.2, ada setengah waktu tidak diterima. Awak kena buat kesimpulan ataupun awak buat rumusan. Apa perbezaan antara, daripada situ apa perbezaan yang ketara. Apa yang teacher boleh jelaskan dekat awak, perbezaan yang ketara adalah awak highlightkan ni. Tentang apabila pasangan logam terdiri daripada logam yang sama, maka bacaan voltmeter adalah 0.0. Manakala apabila pasangan logam adalah dari jenis logam yang berbeza, nampak ni, yang berbeza, jenis logam yang berbeza, bacaan voltmeter adalah lebih daripada 0.0. Maksud dia lebih daripada 0.0 tu, inilah 5.0, 6.2, 4.5. So maksud dia lebih daripada 0.0 voltmeter ni kita nak beritahu adanya arus elektrik. Kalau bacaan voltmeter 0.0 tiada arus elektrik. Itu yang kita nak highlightkan dalam pemerhatian kita. So tuliskan, boleh cuba ulang balik apa kita punya pemerhatian? Pasangan logam yang sama. Pasangan logam yang sama mempunyai apa dia? Bacaan voltmeter. Berapa bacaan voltmeter dia? 0.0. 0.0. Manakala pasangan logam yang berbeza mempunyai bacaan voltmeter lebih daripada 0.0 volt. Okay. So sekarang ni kita tuliskan inference. Bila kita kata inference ni adalah kenapa. Kenapa pemerhatian kita macam tu. Ataupun kita boleh beritahu maksud inference adalah RV tak nampak. Tadi kita tahu. Bacaan voltmeter ni bacaan voltmeter adalah kita punya RV nampak. Bacaan voltmeter adalah RV nampak sebab dia nampak dekat dalam keputusan eksperimen. Ini MV dan ini adalah RV nampak. Bila kita nak buat inference, kita bercerita tentang RV tak nampak. So apa kita boleh buat kesimpulan daripada RV tak nampak kita boleh beritahu kenapa bacaan dia 5.0, maksud dia tadi yang teacher kata, kalau lebih daripada 0.0 volt, maksudnya ada apa? Mempunyai apa? Logam yang berbeza. Logam kat sini dah nampak. Gimana ni logam Arus berbeza? elektrik. Mempunyai arus elektrik. So maksud dia kat sini RV tak nampak kita sebenarnya. Yang di sebalik dia adalah 5.0 mempunyai arus elektrik. Okey. Kalau untuk 0.0 ini ada arus elektrik tak? Tak ada. So tidak mempunyai arus elektrik. Tolong buat nota sikit-sikit sebab macam biasa nanti kena hantar awak punya hasil kerja awak. Okay, kemudian 6.2 pun sama macam ni. Mempunyai arus elektrik. 4.5 pun sama, mempunyai arus elektrik.
Okay. So apa kita punya inference? Satu inference bagi 4A1 kita beritahu pasangan ni tukarkan je ni. Ayat yang sama, pasangan logam yang sama. Dia kata mempunyai bacaan voltmeter kan. So pasangan logam yang sama tidak menghasilkan arus elektrik ataupun mempunyai arus elektrik, manakala pasangan logam yang berbeza menghasilkan ataupun mempunyai arus elektrik. So kita tapi ayat lebih sedaplah menghasilkan. Okay. So kita kata pasangan logam yang sama tidak menghasilkan arus elektrik manakala pasangan logam yang berbeza menghasilkan arus elektrik. Okey. Sekarang ni dia beritahu berdasarkan maklumat dalam jadual 3, susun kereaktifan logam secara menaik. Ingat, bila dia buat menaik je, awak terus buat anak panah menaik. So bila menaik maksudnya start daripada bawah ke atas. Kalau dia kata menurun, menurun. So maksudnya awak perlu start daripada yang atas ke bawah. Sekarang dia nak menaik. So maksud dia daripada bawah ke atas. Kita tengok. Siapa yang bawah? Kita ada berapa logam? Kita ada kuprum. Kita ada kuprum. Kita ada zinc. Kita ada besi. Kita ada magnesium. Besi ataupun ferrum, kita ada magnesium. So kita tengok siapa paling bawah sekali. Siapa paling bawah sekali? Kuprum. So dia punya jawapan dia paling bawah sekali kuprum. Lepas kuprum naik atas sikit. Tengok siapa? Ferrum. Ferrum ataupun besi. So ferrum. Kalau Lepas tulis ferrum ferrum boleh ke cikgu? Boleh? Okey. Tulis ferrum pun boleh, besi pun boleh. Okey. Lepas ferrum, lepas tu apa? Zinc. Kemudian Magnesium. Macam tu. Cara dia bila kita nak susun secara menaik. Ramalkan. So ramalkan bacaan voltmeter jika eksperimen diulang dengan menggunakan kuprum dan aluminium. So kita kena teka lah kat sini. Lepas tu kena lukis gambar ni. So kita boleh dapat agak. Contoh kuprum. Ni bukan dua kuprum dengan aluminium. Aluminium dekat sini. So aluminium adalah atas zinc. Tetapi bawah magnesium. So awak kena berikan satu nilai. Sekarang magnesium 6.2 kan? Magnesium 6.2. Aluminium ni antara magnesium dengan antara zinc. So maksud dia bacaan aluminium adalah antara dia kurang daripada 6.2 tetapi dia lebih daripada 5.0. So awak ambil mana-mana nilai. Jangan tulis range macam ni. So jawapan yang betul awak pilih satu. Contoh awak kata 5.3V. Betul. Awak beritahu 6.1V. Betul. Awak beritahu kalau awak beritahu 6.5V, betul atau salah? Salah. Salah sebab dia dah salah sebab dia lebih dah. Dia dah lebih daripada magnesium. Dia tak boleh lebih daripada magnesium sebab magnesium lebih jauh. Jadi dia tak boleh melebihi 6.2. Kalau awak jawab 5.9V, betul. Tulis satu nilai tapi dalam julat ni. Antara bawah 6.2 lebih daripada 5.0. So itu untuk soalan, contoh soalan ni adalah modul daripada Terengganu. Ada soalan tak setakat ni untuk yang kita bincangkan ni? Tak ada. Okey, Alhamdulillah. Okey, so teacher dah please sekali lagi ruangan link kehadiran. Tolong isi link kehadiran. Kita sambung soalan nombor 2. Nampak? Dia lebih kurang sama. Cuma mungkin penyampaian soalan maklumat daripada gambar, dari jenis gambar ataupun jenis nombor. Yang tadi dia jenis nombor. Yang ini dia gambar. Kalau kita tengok,
untuk rajah 2.1, satu pakai magnesium, satu lagi kuprum. Okey, ini kuprum. Untuk rajah 2.2, satu pakai kuprum, lagi satu pun pakai kuprum. So awak take note kat sini. Apa jadi dekat bacaan voltmeter? Apa jadi kepada jarum voltmeter? Tak Untuk kuprum-kuprum. bergerak. Dia bukan tak bergerak, tak terpesong. Okey. Tak terpesong. Tapi bila kita pakai dua jenis logam yang berbeza, magnesium dengan kuprum, okey, kita akan nampak dia punya jarum voltmeter terpesong. Okey. So sekarang kalau soalan macam ni mudah. Kenapa teacher kata mudah? Sebab bila dia nak pemerhatian, awak boleh buat ayat, sambung ayat berdasarkan jadual je. Magnesium dan kuprum menyebabkan ataupun pasangan logam, ni pertama pasangan logam magnesium dan kuprum menyebabkan ataupun menunjukkan keadaan jarum voltmeter terpesong, dan kuprum dengan kuprum, yang kelima keadaan jarum voltmeter tidak terpesong. Tinggal salin je, walaupun panjang jangan mengeluh. Sekurang-kurangnya nak dapat satu markah, awak just salin daripada jadual. Kalau dapat jadual yang macam ni mudah, awak tak perlu nak fikir banyak. Kalau yang tadi awak kena fikir, awak kena kaitkan apa maksud tersirat dekat dalam nombor-nombor tersebut. Kalau ni awak tak perlu fikir maksud tersirat dah, awak tinggal salin je. Okay? So, boleh tak ni tuliskan, awak boleh tak bina dia punya pemerhatian macam teacher cakap tadi? Ada masalah tak? Tak ada. Okay, good. Alhamdulillah. So, kita tengok inference pula. Sama je soalan dia. Inference. So, apa inference dia? Cuba sebutkan apa inference dia. Sama macam tadi kan? Apa inference dia? Pasangan logam magnesium dan kuprum arus elektrik manakala Okey, menghasilkan arus elektrik manakala pasangan logam pasangan logam yang berbeza. tadi dah yang berbeza dah. Magnesium dengan kuprum yang berbeza dah. Yang sama Tidak sama. tidak menghasilkan arus elektrik. Tidak menghasilkan arus elektrik. Kalau awak tak tahu tajuk dia apa pun, awak buat straight away je. Pasangan logam magnesium dan kuprum menghasilkan arus elektrik, manakala pasangan logam kuprum dan kuprum tidak menghasilkan arus elektrik. Boleh? Boleh. Ambil macam tu je, jangan pening-pening. Sekarang ni dia kata, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa pemboleh ubah dimanipulasikan MV kita? Pasangan logam. Okay, good. Pasangan logam. So ini kita punya MV, ini kita punya RV nampak. Kemudian kena take note juga, RV tak nampak kita adalah penghasilan arus elektrik. Okey, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan DSO, definisi secara operasi. So, kena ulang balik, dah lama tak tengok ni, memang dah sebelum ni dah hebat, Alhamdulillah, tapi kena ulang-ulang. Bila tak ulang-ulang, nanti lupa. So, bila DSO, kita salin apa? Apa pertama sekali ayat dia? Konsep Konsep dia apa? sel ringkas. So, sel ringkas ialah, awak rasa dia satu apa? Satu proses ke, satu bahan ke, ataupun satu tindak balas, satu apa? Bahan. Yang lebih tepat sel ringkas adalah bahan. Sel ringkas ialah bahan yang apa? Ingat lagi tak? Apa ayat dia? Yang Ditunjukkan oleh ikut Dila. Ditunjukkan oleh RV nampak keadaan jarum voltmeter. oleh keadaan jarum voltmeter. Tapi kena beritahu kalau sel ringkas yang berfungsi, apa keadaan jarum voltmeter dia? Terpesong atau tidak terpesong? Terpesong. So kita mesti kata, kalau awak cuma beritahu keadaan jarum voltmeter, salah. Awak kena beritahu sel ringkas, sebab ini adalah sel ringkas. Ini 2.1 ini adalah sel ringkas. 2.2 ni bukan sel ringkas. Kenapa dia bukan sel ringkas? Sebab dia punya pasangan logam daripada logam yang berbeza. Logam yang sama. Pasangan logam yang digunakan adalah jenis logam yang sama. Jadi dia bukan sel ringkas sebab dia ada tindak balas.
Yang sel ringkas adalah pasangan logam daripada logam yang berbeza dan menyebabkan jarum voltmeter terpesong. So sel ringkas ialah bahan yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter terpesong. Apabila, apabila apa ni? Apa syarat dia? Apabila apa? Pasangan logam berbeza. Apabila pasangan logam yang berbeza digunakan. Nampak? Boleh tak ni setakat ni? Setakat ni boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Okay. Wan, okey tak Wan? Teacher, Wan. teacher, kejap teacher. Kejap. Okey, kejap. Okey. Okey, siapa nak salin? Teacher, Ain kata laju sangat. Oh, okey. Thank you beritahu Ain. Okey. Ain. Ain tak ada kat mic. Ain Besar. tak boleh buka mic. Ain tulis kat mana? Tak nampak. Chat. Dekat ruang chat Sekejap. Kat ruang chat. Okey, cikgu boleh je. Ain. Dekat part mana yang laju tu Ain? Teacher ulang balik Ain. Ain tulis kat ruangan chat. Teacher tengok teacher ni dekat mana yang nak teacher ulang balik Ain? C dengan D. Oh, it's okay. Tak perlu sorry. C dengan D. Okay. Teacher ulang balik tau. Untuk C, dia tanya pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay, untuk C. Pemboleh ubah dimanipulasikan adalah kita punya MV. Sebelum ni teacher dah beritahu kalau kita nak cari MV ataupun RV, kita tengok daripada salah satunya daripada soalan. Untuk mengkaji apa-apa kan, untuk mengkaji MV dengan RV. Tapi kalau kita tengok soalan kita ni untuk mengkaji penghasilan tenaga elektrik dari sel ringkas. Ayat dia tak ada perkataan dengan. Maksud dia MV dengan RV tak ada dia buat dekat soalan atas. Tak apa, jangan putus asa. Kita tengok hint dia dekat jadual pula. So ingat kalau jadual keputusan sebelah kiri ni MV. Kiri MV, kanan RV. Yang mana RV yang dalam keputusan kita kategorikan dia sebagai RV nampak. Yang mana RV nampak ni kegunaan dia dalam pemerhatian, dalam definisi secara operasi. Okey, sebab tu C pemboleh ubah dimanipulasi adalah pasangan logam. Ambil je, salin je tajuk yang dekat sebelah kiri. Okey, untuk yang D, dia nak tanya definisi secara operasi. Kita dah buat sebelum ni, definisi secara operasi ada formula dia atau teacher suka short form kan DSO. DSO ni pertama sekali adalah konsep. Konsep ni apa? Konsep ni kita ambil daripada soalan. Konsep adalah perkataan selepas bagi. Contoh ke dalam kes ni, definisi secara operasi bagi sel ringkas. So konsep kita sel ringkas. Kalau dia kata definisi secara operasi bagi penapaian. So kita punya konsep adalah penapaian. Selepas perkataan bagi. Salin balik. Iaitu sel ringkas. Konsep ialah, kena fikir konsep kita tu sesuatu apa? Adakah dia sesuatu tindak balas? Adakah ada sesuatu mikroorganisma? Adakah ada sesuatu bahan? So kita kena tulis sesuatu bahan. Yang paling sesuai sel ringkas adalah bahan. Kalau awak tak tahu nak apa, tak tahulah apa perkataan yang paling sesuai, awak cari daripada sini, daripada perkataan sel ringkas, kita tahu dia adalah satu sel. Ataupun selain daripada bahan, kita boleh juga guna perkataan sel. Okay. So kita kata sel ringkas ialah bahan yang ditunjukkan ataupun sel ringkas ialah sel yang ditunjukkan oleh, kena tengok keputusan bagi sel ringkas. Macam teacher beritahu, Rajah 2.1 ni satu sel ringkas. Sebab sel ringkas
dia terdiri daripada dua logam yang berbeza. Dua pasangan logam yang berbeza. Contoh ini magnesium dan ini kuprum. Rajah 2.2 ini bukan sel ringkas. Kenapa teacher beritahu dia bukan sel ringkas? Sebab dia terdiri daripada dua jenis logam yang sama. Dua-dua kuprum. So kalau dua-dua kuprum, tiada pesongan jarum voltmeter, tiada arus elektrik. So ia bukanlah sel ringkas. Sebab tu bila kita nak buat definisi secara operasi sel ringkas, kita kena beritahu keputusan bagi sel ringkas. Keputusan bagi sel ringkas adalah yang pertama, iaitu jarum voltmeter terpesong. Okey, kita ulang balik bila nak buat DSO, sel ringkas ialah bahan ataupun sel ringkas ialah sel yang ditunjukkan oleh ini pemerhatian ataupun RV nampak. Okey, oleh jarum voltmeter terpesong ataupun oleh pesongan jarum voltmeter ataupun oleh keadaan jarum voltmeter terpesong, tak kisah apa susunan perkataan awak, siapa datang dulu, siapa datang kemudian, tak kisah. Okey, apabila. Untuk apabila ni, selepas apabila awak kena tuliskan apa yang awak buat. Apa yang awak buat? Dalam ni awak apa yang buat? Pasangan logam yang berbeza digunakan. Untuk membezakan antara sel ringkas dengan sel bukan sel ringkas. Okay, so ini adalah RV nampak. Untuk ditunjukkan RV nampak ni penting. Ni RV nampak ni, keputusan kita RV nampak ni penting untuk definisi secara operasi. Okay, kalau RV tak nampak, penting dia waktu kita nak buat inference. Okay, so setakat ni Ain boleh tak Ain? Okay, dapat. Okay, so tak dapat A dengan B. So Putri tak dapat A dengan B. Untuk A, macam teacher beritahu, A ni adalah RV nampak. So satu pemerhatian untuk pemerhatian untuk satu pemerhatian eksperimen ni awak tulis je. Tulis balik pemerhatian daripada jadual ni dalam bentuk ayat. Yang teacher bubuh nombor ni macam biasa teacher train anak teacher buat ayat. Cikgu dia bagi perkataan bersepah-sepah, buat ayat daripada perkataan ni. So inilah maksud teacher. Satu ni mula-mula pasangan logam. So pasangan logam salin je. Satu lepas tu dua. Tengok. Pasangan logam, satu pasangan logam. Apa nombor dua? Magnesium dan kuprum. So, magnesium dan kuprum. Yang ketiga, keadaan jarum voltmeter. Menyebabkan keadaan jarum voltmeter. Yang keempat, terpesong. Dapat satu markah senang je. Salin daripada jadual. Lepas tu awak buat pula. Pasangan logam, kuprum dan kuprum. Menyebabkan apa dia ni? Jarum voltmeter tidak terpesong. Macam tu je. Kena confident. Okey Putri, jarum voltmeter tidak terpesong. Ingat pemerhatian tengok daripada keputusan soalan. Memang ada dekat dalam soalan. Tak payah pergi mana-mana, tak payah perah otak betul-betul tak ada. Salin daripada keputusan yang dibagi dalam soalan. Kemudian dia kata inference. So macam teacher beritahu tadi, inference adalah RV tak nampak. Untuk RV nampak ada dekat dalam jadual keputusan. Keputusan yang kita dapat ni itu adalah RV nampak. RV tak nampak maksud dia kesimpulan ataupun awak bila tengok ni,
Oh, jarum voltmeter dia tak terpesong, duduk diam. Jarum voltmeter dia gerak-gerak lah. So apa yang awak boleh buat kesimpulan? Ada arus elektrik menghasilkan arus elektrik. Sebab tu RV tak nampak adalah kehadiran arus elektrik. So kita kena beritahulah daripada ambil ayat daripada pemerhatian ni, maksud dia pemerhatian teacher buat dekat whiteboard. So ambil dekat pemerhatian. Pemerhatian tadi kan kita kata pasangan logam, kuprum dan magnesium. Lepas tu yang kedua pasangan logam, kuprum dan kuprum. Bila macam ini, bila ni teacher nak awak nampak dengan jelas apa beza pemerhatian dengan inference. So yang kuning ni pemerhatian. Tadi bila kita tengok pemerhatian, bila kita nak tulis pemerhatian, kita kata pasangan logam kuprum dan magnesium menghasilkan ataupun menyebabkan jarum terpesong. Ini menyebabkan jarum tidak terpesong. Bila kita nak buat inference, beza dia sikit sangat. Sebab tu soalan ni mesti betul semua. So salin balik benda yang sama. Pasangan logam, kuprum dan magnesium. Pasangan logam, kuprum dan kuprum. So yang berbeza dia dekat tang ni. Ni. Kita dah tahu kalau ini adalah kita punya RV nampak daripada keputusan. Ini adalah kita punya RV nampak. So yang untuk inference, untuk pemerhatian RV nampak. Untuk inference kita pakai RV tak nampak. Tadi kita beritahu RV tak nampak kita apa? Menghasilkan arus elektrik. So kat sini pasangan logam kuprum dan magnesium menghasilkan arus elektrik. Pasangan logam kuprum dan kuprum tidak menghasilkan arus elektrik. Okey, setakat ni. Boleh tak Putri? Boleh tak Putri? Dapat tak? Okay, thank you. Okay, very good Putri. Macam itulah, siapa yang tertinggal beritahu kat teacher. Tulis dekat ruangan chat. Kalau teacher tak perasan chat, teacher punya PA, Mali ataupun Anis, tolong remind teacher. Okay? So dah siap salin? Okay, so dah siap salin belum yang ni? Dah. Okay, good, semua dah So kita tengok pula tentang penyaduran kunci besi secara elektrolisis. Ini adalah soalan ulang kaji hari Jumaat yang lepas. Bila penyaduran, ingat penyaduran ada bateri panjang pendek. Yang pendek ni siapa yang duduk dekat pendek ni? Anode. Cathode. Cathode. Yang pendek ni cathode. Siapa yang kena duduk dekat cathode yang kita nak kumpul? Siapa yang kita nak kumpul dekat cathode ni? Kunci ke logam? Logam. Yang kita nak kumpul, yang kita nak ambil akhir eksperimen, awak nak ambil dekat cathode ni, awak nak ambil logam ke? Silap kunci. Jadi dekat cathode siapa dia? Dekat cathode siapa dia? Kunci. Dekat cathode adalah kunci. Dekat cathode ni adalah kunci ataupun kalau kita nak sadur gelang. Kalau kita nak sadur kita nak sadur apa lagi? Senduk, sudu. So kat cathode ni yang kita nak kumpul barang yang kita nak disadur. Awak nak kumpul logam buat apa? Awak nak ambil logam ke? Awak nak kumpul logam ke? Tak.
bahan yang kita nak ni adalah apa? Contoh kat sini kita cathode kumpul, yang kita nak adalah kunci. So yang dekat anode, dekat panjang inilah adalah logam. Logam yang kita nak gunakan untuk proses penyaduran dan diikuti oleh larutan. Okey. So sekarang ni kita tengok berdasarkan rajah 3 nyatakan anode. Siapa anode? Anode siapa? Logam P. So logam P. Siapa dia cathode? Kunci besi. Kunci besi. Bila soalan ada perkataan besi kat sini wajib salin. Kalau awak buat kunci saja, besi tak ada, salah. Okey, so mesti salin ikut soalan kunci besi. Okey, namakan logam P. Macam mana nak tahu logam P ni siapa? Tengok apa? Tengok dekat mana? Tengok dekat mana? Apa hint dia? Logam. Logam kat mana? Tengok dekat mana? Logam kat mana? Oh, dah lupa ni. Ingat lagi tak? Sikit je. Ingat tak logam P ni? Aduh, nanti teacher hantar recording tolong tengok ulang. So logam P ni daripada kat sini ni. Ni nama logam ni, larutan ni. Ingat lagi tak? Ingat. So bila kita pakai larutan kuprum 2 sulfat. Kuprum 2 sulfat. So maksud dia logam kita kena pakai logam apa? Logam kuprum. Allahu Akbar. Takutnya teacher. Macam manalah. So logam kuprum 2 sulfat maksud dia kita pakai logam kuprum. Kalau teacher pakai larutan, contoh larutan argentum nitrat. So apa logam P? Logam argentum. Logam argentum. Kalau teacher pakai larutan larutan kuprum 2 sulfat, larutan argentum nitrat. Contoh kalau teacher pakai larutan plumbum 2 nitrat. So apa teacher punya logam? Logam plumbum. Aduh. Okay, so kita punya Lagi, teacher, logam P. Contoh dia kalau logam larutan aurum nitrat, so logam apa? Logam aurum nitrat. Apa tadi? Larutan aurum nitrat. Logam aurum. So logam aurum. Okay, semalam pun dah ulang-ulang macam tu. Semalam 3 hari lepas kan. Teacher memang nak proses video tu. Tapi teacher bila nak edit masalah sikit. Sebab teacher tak stop recording. Dan ada di kalangan awak yang tak tahulah teacher dah off meeting. Dia masih on lagi selama 3 jam. Teacher tak tahu dia hang ke, dia tertidur ke, dia terlupa nak letak ke. So recording tu sepanjang 3 jam setengah. So bila recording tu sepanjang 3 jam setengah, so dia makan space yang sangat banyak. Dekat 500 megabyte. So bila teacher nak convertkan 500 megabyte tu, tak banyak video converter yang boleh buat. So teacher kena compress pun ada yang kena upgrade. Teacher tak ada yang pakai pro punya. So teacher pakai yang free. So nak dapat yang boleh buat free tu. So doakanlah okey. Ni pun teacher dah jumpa tapi dah dapat proses. Memang tak apa. Tak apa Anis, memang tak apa. Tapi tak apalah siapa. Tak apa, tapi sebab awak nak tengok recording tu, nak tengok ulang tu kan. Dia punya siapa yang akan dekat anode apa jadi, dekat cathode apa jadi. Benda tu memang kena ulang-ulang. Awak kena ulang-ulang. Nanti insya-Allah lah cuba usahakan. Setakat ni masih proses dia buffering lagi untuk nak cropkan video tu, nak buang yang 2 jam lebih tu nak dibuang. Sebab silap teacher sebab teacher tak stop recording sebelum teacher letak mic tu. Kalau teacher letak teacher off recording, teacher letak mic tu, teacher offkan mic tu, so tak ada masalah sebab teacher tak perasan, teacher tak off recording. Okay, so kat sini namakan logam P. Logam P adalah
Kuprum. Kuprum. Tak payah tulis logam ke teacher, tulis kuprum je. Tak payah. Tulis kuprum je. Okey, kemudian C. Apakah yang diperhatikan kepada logam P selepas eksperimen dijalankan? Ni ingat lagi tak? Ingat Logam ke P tak? menipis. Ingat. Pandai. So, logam P menipis. Menipis. Kenapa logam P menipis? Ingat tak dia daripada apa jadi apa? Daripada logam tukar menjadi ion. Pandai. Yes, Alhamdulillah. So, Suet logam. Logam Ah. pula Malisa. sweat tu dah berpeluh jadi lain pula. So, bila nak sebut cuma Mel, kena lebih jelas. Contoh dia kerana logam kuprum ataupun logam P mengayon ataupun telah bertukar menjadi apa? Ion. Menjadi ion apa? Ion Kupro. Sekarang ni awak bagi dia nama dia logam P. Bila jadi ion apa ion Z? Ion logam P. Logam jangan Ion tulis. P. So Oh, dia jadi ion Jadi ion P. ion P je. Kerana logam P telah bertukar menjadi ion P. Ataupun kalau dia dah beritahu awak dah declare atas ni kuprum, kerana logam kuprum telah bertukar menjadi ion kuprum. Macam tu. Semasa proses penyaduran, nyatakan langkah yang perlu diambil untuk menghasilkan penyaduran yang seragam. Apa langkah dia? Saya dah beritahu sebelum ni apa langkah dia? Satu je dia nak. Gunakan Ada. larutan pekatan rendah. Guna larutan berkepekatan rendah. Selain daripada tu, apa dia? Putar bahan yang disadur. Putar bahan yang disadur ketika proses penyaduran. Okey. Ketika proses penyaduran. Selain daripada tu, ada juga kita tuliskan guna arus yang rendah. Arus elektrik yang rendah. Ingat, yang rendah tu ada dua. Kepekatan larutan rendah, arus elektrik pun rendah. Untuk dapatkan hasil penyaduran yang seragam ataupun yang cantik ataupun yang baik. Okey, dah siap salin dah? Dah. Okey. Okey, ni yang ada dekat modul awak. Nyatakan satu kegunaan sel kimia. Okey girls, hari ni ingat, kalau yang kita belajar tentang penyaduran, ini tentang sel apa? Sel kimia ataupun sel elektrolitik? Sel kimia. Penyaduran. Penyaduran sel elektrik. Kalau penyaduran sel elektrolitik, bukan sel kimia. Sebab penyaduran dia pakai apa ni? Bateri. Bila pakai bateri, maksud dia sel elektrolitik. Sel apa kalau pakai bateri? Elektrolitik. Bila pakai bateri, sel elektrolitik. Kalau soalan yang sebelum ni, nampak? Ada bateri tak? Tak ada. Tidak ada. Bila tak ada bateri, maksud dia sel elektrolitik ataupun sel kimia? Sel kimia. Ini adalah sel kimia sebab tak ada bateri. Nampak ada tak panjang pendek tak ada. Dia tak pakai bateri. Dia memang menghasilkan tindak balas kimia yang menghasilkan tenaga elektrik. So ini adalah sel kimia. Kalau soalannya ni pula, ni soalan apa? Sel kimia ke sel elektrolitik? Sel Kimia. kimia. Ini sel kimia. Sebab apa sel kimia tak ada bateri. Yeah. Tapi penyaduran adalah sel elektrolitik. Tu cara awak nak bezakan antara sel kimia dengan sel elektrolitik. So yang ini Penyaduran ialah elektrolitik. yes. Okay. So kalau yang ini sel kimia sebab dia tak ada bateri. Nyatakan satu kegunaan sel kimia. Apa kegunaan sel kimia? Sebagai apa? Kehidupan seharian. Sebenarnya sel kimia ni adalah bateri tau. Sel kimia ni adalah bateri. Untuk bekal elektrik boleh. Ya. Sekarang ni
B, kalau contoh Mali nak jawab untuk membekalkan apa? Tenaga elektrik Ya. kalau nak tulis membekalkan tenaga elektrik pun boleh. Tapi dia kata boleh juga bateri. Sebab bateri membekalkan tenaga elektrik kan. Okey, ataupun kita kata sebagai inilah sumber kuasa, bateri lah. Pembekal elektrik. Pembekal. Buat bateri je lah. Senang, Okay. bateri. So sel kimia ni sebenarnya adalah bateri. Apa-apa jenis bateri. Bateri handphone, bateri jam, itu adalah sel kimia. B, jika M ialah kuprum. Ini, kalau M ini kuprum, so cuba teka. Larutan ni apa dia? Apa sulfat? Larutan kuprum 2 sulfat. So buat je. So namakan suitable. So ini adalah larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Cadangkan langkah-langkah untuk penghasilan tenaga elektrik yang lebih tinggi. Maksud penghasilan tenaga elektrik yang lebih tinggi adalah bacaan voltmeter yang tinggi. Macam mana sebelum ni kita kata? Kita nak, kan kita ada kaitan kan? Macam mana nak dapat bacaan voltmeter tinggi dengan macam mana nak dapat bacaan voltmeter rendah. Ingat lagi tak? SEK. Ingat. Tinggi, kalau nak tinggi kena apa? SEK dia kenapa? Kenapa? Jarak Sikit lagi dia jauh. kena. Ya Allah, Alhamdulillah, faham. So, maksud dia kita kena cari mesti ambil zat besi supaya perempuan halus, kurus, anggun. So, maksud dia kita kena cari pasangan yang lebih jauh. So, dia kata cadangkan langkah-langkah yang perlu dijalankan untuk penghasilan tenaga elektrik yang lebih tinggi. So, kita kata kuprum kat sini kan. Ni kuprum. Kita kata gantikan zinc lah. Ataupun contoh, jawapan boleh banyak, bukan satu je. Contoh kata gunakan pasangan logam gunakan kejap. Okey. So contoh awak kata gunakan pasangan logam argentum dan magnesium. Contoh. Okey, teacher nak beritahu kat awak. Teacher tak pasti awak perasan ataupun tak. Teacher kalau cerita sampai magnesium je. Tapi kalau yang 3 makhluk ni, kalau nak cantik ni teacher tak bagi contoh dia pun. Perasan tak? Kita tak perasan. Perasan teacher, kenapa kalau nak cantik ni tak digunakan? Okey, untuk pengetahuan awak, kalau nak cantik ni dia sangat reaktif. Dia sangat reaktif. Logam, kalium, natrium, kalsium sangat reaktif. Maksud teacher, kalium ni sebab awak tak buat eksperimen ni, awak batch PKP kan. Kalium ni, logam ni kalau kita campur kita letak kat air dia akan meletup. Pernah dibuat waktu teacher dekat sekolah di luar Perak sebelum ni, pembantu makmal dia nak test. Dia tak percaya ke apa tak pasti. Dia nak test, dia buang logam kalium tu dekat longkang yang ada air. Apa jadi konkrit longkang tu pun pecah. Sebaik apa-apa kuatnya. dia memang kuat. Kalau kita buat eksperimen dekat makmal ni, celah kuku ni je, kuku sikit ni je. Tu pun dia akan dia akan meletup. Kalau terlebih sikit, pernah ada student teacher terlebih sikit, dia pakai terlebih, lepas tu dia tengok, dia melompat tepi mata. Sebenarnya alhamdulillah tak kena mata. Sebab tu kalau buat eksperimen ni memang sangat kecil, dia sangat reaktif. Kalium, natrium, kalsium kalau nak cantik. Sebab tu kita pakai yang paling tinggi pun, paling jauh pun si magnesium je. Sebab tu kalau ni, mana yang akan menghasilkan yang lebih tinggi, kita kata guna pasangan logam argentum dan magnesium. Ag dan Mg. Sebab 2 markah kan. Kita beritahulah semakin jauh jarak JP. Pasangan, semakin jauh jarak pasangan logam dalam siri elektrokimia, SEK, ini adalah SEK, siri elektrokimia.
Short form dia SEK. Siri elektrokimia. Dalam SEK semakin, alamak tak muat pula. Semakin tinggi, mesti buat kat whiteboard barulah. Okay, so kita kata guna pasangan logam. Sebab dia tak beritahu kan, dia tak beritahu pasangkan kuprum dengan siapa, dia tak beritahu. Dia cuma beritahu apa idea awak. So awak boleh beritahu pasangan logam, kuprum, argentum, paling jauh lah. Ni saya ambil contoh paling jauh, argentum dan magnesium. Okey, semakin jauh jarak pasangan logam dalam siri elektrokimia semakin tinggi bacaan voltmeter. Macam tu. Okey. So katalah awak contoh jawapan Wan lain pula. Wan nak guna pasangan kuprum dengan magnesium. Boleh, tak jadi masalah sebab kuprum dengan magnesium mesih lebih jauh berbanding dengan kuprum dan zinc. So yang diterima contoh dia kuprum dengan magnesium boleh, kuprum dengan aluminium pun boleh sebab jarak dia macam ni, jarak dia kat sini. Sebab jarak dia kat sini. Kan? So awak boleh pakai kuprum dengan aluminium boleh, kuprum dengan magnesium boleh. Yang tak boleh contoh awak kata kuprum dengan besi, salah. Kuprum dengan plumbum, salah sebab dia lebih pendek. Okey. So setakat ni ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Okay. Okay, good. So kita tengok last sekali soalan pasal pengangkap Dilah. Ni bukan Dilan ni, Dilah ni. Dilah diminta oleh pengujinya untuk menghasilkan pertama sekali lampu suluh dengan menggunakan bahan pertama ubi kentang, paku besi, kuprum, mentol dan wayar klip buaya. Okey, anda diminta untuk mereka bentuk lampu suluh. Maksud dia dekat sini ubi kentang dalam dia ada jus. Awak kena tahu. Kadang-kadang dia bagi lemon. Dalam ubi kentang ni ada jus yang boleh jadi larutan elektrolit. So tak susah pun soalan ni. Awak lukiskan kentang. Ini kentang, ubi kentang. Labelkan ubi kentang. Okey, ini letakkan paku besi. Ini adalah paku. Awak setting sama macam awak punya sel kimia ringkas. Ini logam 1, ini logam 2 letak dekat dalam larutan. Cuma beza awak, larutan awak dalam kentang. Elektrod 1 awak ni paku besi dan elektrod kedua awak dia bagikan rod kuprum. So ini rod kuprum. Dan lagi satu, untuk mengenal pasti awak punya kehadiran arus elektrik dia tak pakai voltmeter, dia pakai mentol. So kalau kita tengok ada arus elektrik, mentol menyala dan dia boleh jadi lampu suluh. So kat sini adalah wayar klip buaya. So ini wayar klip buaya disambungkan dengan mentol. Okey, disambungkan dengan mentol. Ini wayar klip buaya. So ini mentol. So tulis label mentol. Okey. So satu markah untuk gambar dengan label. So ini awak labelkan wayar klip buaya. Setiap gambar mesti ada label. Setiap tu mesti ada label. Okey. So awak 2 markah penerangan. So tuliskan pertama cucuk paku besi. Ingat bila prosedur mesti dengan kata kerja. Cucuk, letak, masukkan. Okey. Cucuk paku besi dan rod kuprum ke dalam ubi kentang. Okey. Kemudian yang kedua, sambungkan paku besi dengan
wayar klip buaya, mentol, dan rod kuprum. Rod kuprum untuk melengkapkan litar. Untuk melengkapkan litar. Dah lah. Okey. So sebab apa? Sebab dalam ubi kentang ni ada ion-ion, ada cecair. Cecair ion. Ion kan kita kata cecair kan. Ada ion-ion yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, dia boleh membawa cas-cas arus elektrik dan seterusnya mentol akan menyala. Okey, untuk hari ni tu saja untuk hari ni. Sebelum tu teacher nak minta nak tanya, ada soalan apa-apa tak? Ya. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Teacher, apa Ya. kata kan? Nanti kita buat quiz. Quiz tu you all prefer dalam bentuk apa? Google Form ke? Teacher ada bina satu, Gamey Lab ni tau. Gamey Lab ni macam game lah, awak naik basikal, naik bukit, turun. Dia ada sama ada Gamey Lab ke? Ataupun awak nak quiz waktu kelas ke? Macam mana? Maksud dia tu. Waktu kelas. Waktu kelas. Oh, Kita buat sama-sama. maksud dia teacher soal awak jawab ataupun kita bincang jawapan? Macam soal jawab